Salam dan salam sejahtera, dan kita tahu isu panas yang belum selesai hari ini adalah berkenaan dengan isu usul undi percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri yang ke-10, yang mana keabsahan ini dipertikaikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi apa yang saya lihat daripada apa yang hendak dibuat oleh Perdana Menteri kita yang ke-10 ini adalah satu tindakan yang betul-betul berani, kerana kita tahu kerajaan perpaduan ini adalah gabungan daripada komponen-komponen parti politik yang mana didahului oleh komponen parti yang terbesar iaitu Pakatan Harapan dan seterusnya kepada Barisan Nasional serta GPS Sarawak dan kepada parti-parti yang ada di Sabah serta beberapa lagi ahli bebas. Jadi apa yang berlaku di sini, saya lihat daripada keberanian yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini jelas membuktikan bahawa inilah sebenarnya pemimpin yang benar-benar untuk ke arah kita nak mereformkan sistem kita, mereformkan undang-undang kita untuk kita menunjukkan kepada rakyat bahawa kita sebagai pimpinan utama perlu menunjukkan bahawa kita nak ke arah yang betul-betul dipercayai oleh rakyat. Jadi apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah satu tindakan yang benar-benar tepat, walaupun seandainya kalah. Kita boleh lihat inilah yang dinamakan sebagai anak jantan ataupun keberanian dalam menjadi seorang pemimpin. Jadi daripada kenyataan yang dikeluarkan ini, kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa usul ini adalah daripada kerajaan sendiri. Tujuannya bagi menjawab keresahan mengenai kehabsaan kerajaan perpaduan yang beliau ketahui. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Pengerusi Perikatan Nasional PN iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sebelum ini meragui keabsahan jumlah sokongan yang diterima. Dan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dia berkata bahawa seingatnya saya, ini adalah kali pertama dalam sejarah negara seorang Perdana Menteri meminta diadakan undi percaya iaitu confidence vote terhadapnya. Dan apa yang kita tahu, sebelum ini Perdana Menteri tidak perlu undi percaya kerana mempunyai majoriti yang sahih atau takut kalah dalam kes Muhyiddin dan Ismail Sabri Yaakob. Kedua-dua mereka dilantik menjadi Perdana Menteri semata-mata atas kekuatan akaun berkanun iaitu SD yang tidak pernah didedahkan untuk pengetahuan umum. Dan di sini juga Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat kaedah yang menggunakan SD ini untuk tujuan politik. Jadi elok sangatlah beliau tidak terus menggunakan usul yang menggunakan SD. Dan usul undi percaya lebih berani, telus dan demokratik. Inilah kenyataan yang saya lihat. So, apa yang kita lihat selama ini, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertikaikan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri hanya menggunakan SD yang rakyat tidak tahu bahawa adakah ia tepat ataupun tidak kerana tidak pernah membuat keabsahan di parlimen. Sebenarnya kalau kita ikut sistem perlembagaan parlimen ataupun demokratik, sebenarnya perlu membuat keabsahan di parlimen, tetapi tidak pernah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri apabila mereka menjadi Perdana Menteri yang ke-8 dan ke-9. Apa yang kita lihat ialah apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri melalui SD, kita amat melihat satu kejanggalan yang terlalu besar apabila dalam waktu yang sama dia kata cukup sokongan, tetapi satu persatu kata itu melompat. Dan apabila kita nak melihat daripada keabsahannya itu, seolah-olah apabila pengundian di parlimen itu dia tidak menunjukkan jarak yang begitu dekat ataupun begitu jauh. Dia hanya cukup-cukup saja dan akhirnya dia membentangkan semua usul di parlimen dengan cara beliau sendiri, iaitu kalau kita tahu waktu COVID banyak pembelanjaan yang akhirnya kita lihat sehingga kan berlakunya siasatan SPRM yang melibatkan 92.5 bilion. Yang mana ini adalah satu yang kita lihat tidak baik kepada negara kerana semua benda seolah-olah disorok dan dirahsiakan. Jadi apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin nak perkatakan tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, jelas kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang seolah-olah kita lihat tak ada telur. Sebab tu kerajaan sebelum ini telur pun susah kerana pemimpinnya pun banyak yang tak ada telur. Jadi hari ini dia nak melihat bahawa keberanian Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa tidak perlu kita nak mempertikaikan. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pimpinan yang mana kita tahu sebagai orang politik dan duduk dalam penjara, dan beliau sanggup mempertahankan
prinsip beliau. Dan apa yang kita lihat dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, hanya tahu bercakap saja. Dia tidak berani berdepan dengan masalah besar sebenarnya. Jadi hari ini sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin itu pada saya seorang yang pengecut, karena kita dah tengok bagaimana kenyataan beliau sebelum ini. Apabila dia dibuang ataupun telah pun dikeluarkan daripada UMNO dan akhirnya rumah dia di Selongkar waktu itu, beliau pun jadi takut. Dan akhirnya hari ini beliau begitu angkuh apabila dah pernah menjadi Perdana Menteri dan akhirnya dia mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi PM tepi. Pada saya, PM tepi Datuk Seri Anwar Ibrahim itu lebih bermaruah daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menjadi Perdana Menteri melalui pintu belakang, yang mana juga tidak diharapkan oleh rakyat Malaysia, dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bukan rakyat Malaysia mahu kerajaan yang ditubuhkan yang bernama Perikatan Nasional waktu itu. Tetapi rakyat tidak mempunyai kuasa kerana kuasa sudah ada di tangan ahli-ahli parlimen yang menjadi katak, yang menyokong tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Jadi, tidak perlu kita nak menceritakan tentang rakyat, tidak perlu kita nak menceritakan tentang rakyat mahu atau tidak siapa PM. Sebenarnya yang nak menentukan kuasa hari ini untuk mengekalkan jawatan Perdana Menteri itu adalah diletak di tangan ahli parlimen yang telah dilantik oleh rakyat. Jadi hari ini kita dengar pemimpin-pemimpin pembangkang, yaitu Perikatan Nasional, apabila menjual nama rakyat itu adalah satu pembohongan. Rakyat hari ini lebih kepada kerajaan yang ada kestabilan. Dan kita lihat apa yang berlaku hari ini. Sedikit demi sedikit pengukuhan ringgit itu berlaku. Dan ini adalah yang rakyat mau. Dan kita lihat sedikit demi sedikit harga kos barang menurun. Ini juga rakyat mahu. Tetapi bukan rakyat nak sibuk tukar pimpinan, asyik nak sibuk tebuk atap, asyik nak sibuk membuat agenda muafakat nasional lah, membuat agenda kerajaan Melayu Islam lah. Ini adalah satu pembohongan. Kita dah lihat pun apabila mereka jatuhkan kerajaan mereka sendiri, iaitu kerajaan Pakatan Harapan waktu itu, dan akhirnya dia menjual DAP. Dia sebenarnya tidak perlu menjual isu parti ini, kerana parti ini digerakkan ataupun diluluskan oleh ROS. Dan kita dah tahu semuanya mengikut perlembagaan negara. Dan tidak perlu lagi nak cerita tentang parti ini resis, parti ini sebagainya. Tetapi kalau parti itu kita lihat contohnya seperti PAS yang begitu resis, seperti Bersatu yang begitu resis, mainkan isu kaum dan agama, maka siapa pemimpin dia perlu kita heret ke mahkamah ataupun heret ke muka pengadilan, bukan isu partinya. Jadi apa yang berlaku hari ini, pimpinan-pimpinan utama parti mereka bermain sentimen isu perkauman, maka itu yang kita heret, bukan masalah partinya. Begitu juga hari ini yang mereka mainkan sentimen DAP, sentimen agama, sentimen kaum ni, inilah yang perlu kita heret. Jadi pada saya, apa yang kita lihat, kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan terus mendapat sokongan pada 19 hari bulan ini. Kita yakin, kerana saya rasa semalam apabila keluar kenyataan yang mana kita lihat MOU telah pun dibuat di antara gabungan parti yang mendirikan kerajaan perpaduan ini, maka saya rasa mendidih juga, meleleh juga darah daripada telinga pimpinan Bersatu dan juga PAS ni, kerana mereka mengidamkan untuk nak jadi menteri, untuk mendapat kuasa. Kita tahu banyak perkara-perkara yang tidak lagi kita selidiki, walaupun saya tahu ramai yang berkata tengok ke depan, buat kerja. Tetapi kalau memang ada rasuah berlaku di zaman pemerintahan mereka, haruslah kerja SPRM, haruslah kerjaan yang ada hari ini siasat. Mana boleh kita lepas macam tu. Ini duit rakyat, bukan duit bapak mereka. Itu pada pandangan saya lah. So, itu saja pencerahan saya. Saya tidak nak memelalut panjang kerana tujuan asal saya adalah untuk menceritakan bahawa usul undi percaya lebih berani dan telus dan demokratik yang dibuat oleh Perdana Menteri kita yang ke-10 ini, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, sekian pencerahan saya. Terima kasih.